Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak atas Ustaz Muhammad ruang dan peluang untuk kita sama-sama pada pagi ini untuk kita meneruskan Usratuna Jumaat Bahrul Mazi. Terima kasih banyak-banyak. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak ada suara orang kata ada. Betul ke? Tu ada orang tulis kat situ minta tolong tak ada suara. Ada, okey. Dan Sallallahu Muhammad makin kurang bawah ni. Makin bertambah belakang tu. Dia pindah. Sikit-sikit. Alhamdulillah. Sikit hari kita boleh ganjak-ganjak ke depan lah. InsyaAllah, Sayyid Muhammad. Belah ni tak ada kerusi lagi. Orang lagi ni kerakok kuat kat lah. Tapi orang yang kurang. Bukan kerusi kurang. Baik, Alhamdulillah. Tuan-tuan, Sayyid Muhammad, pagi ni kita guna kitab Bahrul Mazi. Sayyid Muhammad. Kita berada pada bab yang ke-57. Babul wudu'i minan naum. Bab wudu', keadaan wudu' bila kita tidur. Bukan wudu' untuk tidur. Bila kita wudu', sallallahu alaihi Muhammad, kemudian kita tidur. Bila kita bangkit daripada tidur tu, macam mana keadaan wudu' tu? Tu yang kita nak bincang pada hari ini. Sebab perbincangan dia berkaitan dengan bukan tidur yang tidur jenis tidur malam, esok pagi bangkit. Tak. Tidur yang jenis sat-sat ni. Ni penting ni untuk kita ambil pengajaran. Pasal saya duduk parti tengok banyak orang batal wuduk tapi tak ambil wuduk. Benda ditulis pergi semayang sahaja. Mungkin dia berasa dia tak batal wuduk. Atau mungkin dia jahil. Dia tak tahu. Sebenarnya dia telah batal wuduk. Sallallahu Muhammad. Lepas ni kalau saya khutbah saya nak sebut begitu jugalah. Dalam khutbah dia, siapa yang tadi terlena, siapa yang terlena waktu khutbah. Sekejap sebelum ayam pian bangkit ambil wuduk dulu. Kita nak sebut begitu lah kot lah. Pasal kita nak bincang yang ni hari ni. Baik, kita tengok hadis yang ke-65. Hadis yang ke-65 dalam Susunan Imam At-Tirmizi. Allahumma salli alaihi yang disyarahkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullah ta'ala. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yaqumuna fa yusalluna wa la yatawadda'una. Hasanun sahihun. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu sallallahu alaihi Muhammad, katanya adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalian mereka itu kemudian berwuduk. Adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sekalian mereka itu kemudian bangun mereka itu maka sembahyang dan tiada mengambil wuduk. Hadis hasan sahih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kisahnya dalam hadis ni Anas bin Malik cerita. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai solat maghrib duduk dalam masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian subhanallah iqamah untuk sembahyang Isya. Bila masuk waktu Isya, iqamah untuk sembahyang Isya, tiba-tiba ada orang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak terus sembahyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi jumpa, pergi raikan orang yang nak bertanyakan soalan, nak bincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bincang tu punya lama sampai para sahabat ni semua duduk mengantuk tersengguk-sengguk. Ada yang terlena terus. Dan dalam majlis tu ada lagi budak-budak kecil-kecil pekat-pekat lena habis. Orang perempuan pun pekat lena habis. Maka subhanallah sallallahu alaihi wasallam bila tiba-tiba dah Nabi sudah selesai untuk masuk panjang sungguh perbincangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang tu. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, depa terus pekat-pekat bangkit, terus sembahyang saja. Tu. So, yang tu perbincangan kita pada hari ini. Ada berapa keadaan yang kita boleh ambil. Antaranya inilah menjadi dalil juga bahawa subhanallah sallallahu Muhammad diharuskan kepada kita untuk melengahkan, untuk melewatkan sembahyang Isyak untuk kita isi dengan sallallahu alaihi wasallam. Ini ambil beberapa hukum daripada keadaan dan situasi itu. Bersatu keharusan untuk melewatkan solat Isyak dengan syarat diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Yang keduanya, dalam hadis itu juga cerita tentang
adanya orang perempuan dan kanak-kanak dalam majlis tu. So maksudnya benda tu berlaku di masjid. Dan ada orang perempuan masjid tersebut dan ada juga budak-budak. Budak kecil maksudnya. Jadi ini juga menjadi dalil bahawa Allah disunahkan kepada kita untuk bawa anak-anak untuk pergi solat berjemaah di masjid untuk membiasakan mereka dengan keadaan di masjid. Sampai tak kenal masjid ni anak-anak kita ni. Duduk rumah aja. Solat Muhammad tu. Baik. 292. Masalah ke-292. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, tidur itu pun satu perkara yang boleh jadi membatalkan air sembahyang. Tidur salah satu daripada perkara yang boleh menyebabkan batal sembahyang tu, kena ingat. Tapi tidur yang macam mana? Ini macam kita duduk dalam kuliah maghrib, duduk dalam ni, duduk ni. Tambah duduk jenis kerusi aku ni. Allah. Saya pernah try sekali. Sedap rupanya. Lepas tu dia kesot pergi ke depan sikit, sandak tu bagi lagu tu sikit, pakai qulu innalillah ya Allah. Sedap. Ini masya-Allah. Terputus Ustaz. Waktu ustaz bercakap tu terputus Ustaz. Maksud terlena tu. Ya saya cakap, perkara pertama yang kita bincang ni, kita dengar tu. Tahu? Yang keempatnya, 1 2 3 lena tu. Tak sedap. Bukan tunggu tu. Ni tongkat dekat rehat dia pun lena. Kita ingat dia duduk khusyuk teropong apa kan, macam lena. Bukan macam tu. Duduk dia pun lena. Oh, subhanallah. Lepas tu masuk waktu isyak. Waktu bangkit, ada pergi wuduk tak? Tak boleh dah, teripi je. Sembayang. Macam mana keadaan dia tu? Subhanallah sembahyang. Tidur boleh membatalkan wuduk, tapi tidur yang macam mana? Maka di sini didatangkan 2 hadis oleh Abu Isa At-Tirmizi. Pertamanya riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka tiada didatangkan dan tiada diterangkan oleh dia akan dhaifnya. Maka kedua hadis riwayat daripada Anas demikian bunyinya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatanamun. Riwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah segala para sahabat Rasulullah SAW sekalian tidur sekalian mereka itu. Salih Muhammad. Anas cerita para sahabat Nabi pakat-pakat tidur habis. Kerana tak kalah hendak sembahyang Isyak dan Bilal pun sudah iqamah. Tengok bahasa bahasa Tok Guru kita ni dia guna bahasa Kedah. Dia guna bahasa orang Perak sebab dia duduk Lubuk Merbau. Lubuk Merbau ni Perak kan? Kedah pada Lubuk Merbau juga. Oh yang ni Lubuk Merbau Perak lah kan? Perak. Kubur dia dekat situ. Pergi ziarah. Saya pun beberapa ketika ni kami duk buat program rakaman di masjid-masjid lama di tempat kita ni. Kemarin pergi Masjid Batu Uban. Masjid Batu Uban usia dia 280 tahun. 280 tahun. Ajib Telaga usia ada 280 tahun. Yang kata mai buka Pulau Pinang tu, kemudian daripada tu. Yang kata dia mai buka Pulau Pinang tu. Yang buat torchlight ke apa? Francis Light kan? Torchlight. Subhanallah. Dia masuk, dia kata dia yang buka Pulau Pinang. Padahalnya sejarah cerita, dia mai tebas satu kawasan. Daripada Pulau Pinang ni, satu tempat yang dia nak buka tempat tu sebagai tempat pertanian dia. Kemudian dia menyewa sebab Pulau Pinang duduk bawah Kedah. So menyewa bahagian tu daripada kerajaan negeri Kedah. Kemudian tiba-tiba nama dia naik jadi orang yang membuka Pulau Pinang. Kalau macam tu, saya lah buka Kedah. Pasal saya buka ni. Kan? Padahalnya dah ada orang Melayu dan ada orang Islam dah dekat negeri Kedah ni. Dekat Pulau Pinang tu. Waktu tu Pulau Pinang duduk bawah pemerintah negeri Kedah. Dan bila mereka sampai saja di pesisir pantai Batu Uban tu, mereka buka masjid. Masjid tu tepi laut betul-betul. Tepi laut. Buka memang tepi betul duduk atas pasir laut.
Pantai. Sampai ke tahap bila ayak pasang, ayak tu pi sampai ke dinding, sampai ke dekat, sampai ke tiang masjid tu. Itu. Jadi depa pun nak wuduk tak mana? Tak ada sungai, tak ada payah parit apa. Depa korek telaga di atas. Korek telaga di atas pasir. Atas pantai tu, teman-teman. Patut jumpa ayak apa? Ayak masin lah. Tapi ajibnya sampai hari ni ayak tu ayak tawak. Sampai hari ni ayak tawak. Duduk atas pantai, yang kalau ayak pasang memang pi sampai ke telaga tu. Tapi ayak dia tawak. Ajib. Barokah dia panggil. Masjid tu 250. Saya sepi dekat satu masjid, nama masjid dekat Kuala Dulang. Dekat Negeri Sembilan. Kuala Dulang, dekat Rembau kan itu. Lebih kurang itulah Negeri Sembilan. Jelebu, Negeri Sembilan. Usia dia 580 tahun. 580 tahun. Sama zaman Melaka. 580 tahun. Dua orang yang pergi kat situ, dia buka masjid kat situ. Ikan masjid tu sampai hari ni. Masjid tu saiz tu lah, besar tu lah. Sampai ke hari ni. Beduk dah 800 tahun. Beduk dia 500 tahun. Beduk tu. Tunggu. 500 tahun. Subhanallah Zimat. Seronok pergi. Sebab tu yang antara program tu akan ditayangkan di TV 3 pukul 6.30 petang, menggantikan Jejak Rasul untuk ni. Jejak Rasul. Masih guna lagi? Semua masjid-masjid kita pergi ni ada 13 masjid lebih kurang, semua guna lagi. Semua masih digunakan. Sebahagiannya masih mengekalkan dia punya keadaan asal dia, setengahnya ada tinggal masjid-masjid baru lah, tapi masjid tu asalnya masjid lama. Baik, itu barokah. Salah satu masjid yang tuan-tuan boleh kena pergi ziarah ialah Masjid Idris Al-Marbawi di Lubuk Mabau. Makam dia ada kat belakang. Kena pergi kat Lubuk Mabau. Saya pernah pergi ceramah subuh ni, orang duk pergi ziarah, kita ambil barokah daripada tuan guru kita yang kita ambil manfaat ilmu ni. Dan disebabkan dia ni orang utara, tuan guru kita ni, maka dia duk guna bahasa utara lah. Saya kita akan jumpa lagi perkataan yang sangat menarik. Antaranya ni, Bilal pun sudah qamat. Qamat bahasa kita lah. Dia iqamah. Bila Bilal sudah qamat, maka berkata satu orang daripada sahabat Rasulullah, "Ya Rasulullah, hamba ada sedikit hendak cakap kerana hajat." Padahal Bilal dah iqamah dah. Siapa nak jadi imam tu? Nabi lah nak jadi imam. Tiba-tiba ada orang mai. Para sahabat tak pi jadi imam pasal Nabi duk ada. Dan kalau Nabi SAW tak ada pun, mereka tak gamak nak jadi imam. Pasal para sahabat tak pernah duduk sembahyang di belakang orang lain melainkan pada Nabi SAW. Subhanallah. Maka bila orang nak jumpa Nabi SAW, Nabi pun pergi sembang dengan orang tu. Sembang sungguh-sungguh punya sembang. Panjang sungguh sembang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan terhentilah sembahyang tu, masa tak jadi sembahyang tu. Maka segala sahabat menanti hingga tertidur-tidur, mereka itu mengangguk-nganggukkan kepala. Ada yang duduk. Sengguk-sengguk. Di sebelah tu mengangguk-ngangguk kepala tu, maksud tersengguk-sengguk lah. Mengangguk-ngangguk kepala tu bila tuan-tuan dengar kuliah. Padahal itu sengguk lah tu. Sengguk-sengguk macam tu. Thumma yaqumun fayusalluna wa la yatadawwaun. Kemudian bila Nabi SAW selesai cakap-cakap tu, ia pun sembahyang. Nabi SAW pun terus pergi masuk sembahyang. Nabi terus pergi sembahyang, okeylah sebab Nabi SAW masih ada wuduk. Dan bangun sekalian mereka itu, pakat-pakat yang duduk semua tu, pakat-pakat bangkit. Maka sembahyang mereka itu sama-samanya dan tiada mengambil wuduk. Tak ambil wuduk dah, terus pergi sembahyang saja. Kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan lagi sahih. Dan hadis ini boleh dapat terang waqi'nya sebagai aku terangkan di dalam bagi Imam Syafi'i dan dalam Sahih Muslim, dan datang riwayat lagi dikeluarkan oleh Imam Syafi'i sampai sanadnya kepada Ibnu Umar bahwasanya adalah ia tidur duduk kemudian sembahyang ia dan tiada mengambil wuduk. Dalam riwayat-periwayatan yang lain sampai pula kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar duduk dalam majlis tu,
Ibnu Umar pun kata, saya pun bangkit tak ambil wuduk dah, terus pergi sembahyang saja. Salah seorang saksi dia ialah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anak Sayyidina Umar. Baik, kita tengok masalah 293. Ayat sembahyang orang tidur dan hukumnya. Ayat sembahyang kepada orang yang tertidur, kemudian bangkit terus. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bangkit terus saja sembahyang, tak ambil wuduk balik. Apa hukumnya? Ataupun bila dia ada wuduk, kemudian dia tidur, wuduk dia lepas pada tidur tu, macam mana keadaan dia? Itu persoalan dia, masalah yang nak dibincangkan. Ini penting lah tuan-tuan, perlu ambil maklumat sikit tentang benda-benda macam ni supaya kita ni aware sikit. Kita tak apa lagi anak-anak kita kadang-kadang tak ambil berat. Kita tengok. Kata Abu Isa. Siapa Abu Isa ni? Siapa Abu Isa? Imam Tirmizi duk mengaji kita ni sampai dah masalah 290 lebih dah. Banyak berjumpa. Berkata Abu Isa. Abu Isa tu ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allah SWT Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Abang manggerek 13 masjid, tak apa, nanti saya bagi senarai, nanti abang manggerek nak kayu di masjid-masjid lama tu, bagus. Buat satu program khas, kita cerita tentang masjid lama, sejarah dia. Kata Abu Isa, dan telah bersalah-salahan pada ulama. Bersalah-salahan ulama, maksudnya apa? Ada khilaf di kalangan ulama pada wuduk daripada orang yang tidur itu. Ni. Maka telah memikir kebanyakan daripada mereka itu bahwasanya tiada wajib atasnya wuduk apabila tidur duduk atau berdiri sehingga tidur berbaring. Ada satu sekali ada khilaf di kalangan ulama tentang orang yang tidur duduk kah? Tidur berdiri kah? Tidur berdiri. Ada orang tidur berdiri? Ada? Lagu mana tidur berdiri? Waktu sembahyang dia lena. Allahu Akbar. Orang rokok dia. Sami Allah liman hamidah, dia duduk tegak lagi. Rupanya lena. Ada dah. Tumbang. Macam saya sembahyang subuh tu. Tepi saya. Berbum je tu. Kita ingat dia meninggal lah. Sebab dia senyap Ustaz. Kita pun tak tahu nak buat lagu mana nak buat ni. Tadi bangkit terus start motor belum belah balik. Sebulan tak main masjid. Terlena jangan main. Tang berdiri tu Salih Muhammad tak apa lagi. Tang sujud lah sedap sikit lena. Terus tak bangkit. Kita ingat qalu dah kawan tu. Kejut-kejut lah. Kau apa ni? Allah SWT. Okey. Tidur duduk ke? Di pendapat pertama lah. Tidur duduk ke? Tidur berdiri ke? Tidur baring ke? Tak wajib ambil wuduk. Ni pendapat pertama. Dia meraihkan semua pendapat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan dengan dia berkata Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak dan Ahmad, dan telah berkata setengah mereka itu apabila tidur sampai hilang akalnya maka wajib wuduk atasnya dan dengan dia. Saya Muhammad. Setengah kata apa? Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Imam Ahmad katanya telah berkata setengah daripada mereka itu apabila tertidur sampai hilang akal, maksud dah hanyut dalam tidur. Saya Muhammad. Dura kata astronot tidur berdiri. Itu ya nah, orang yang pi angkasa lepas tidur berdiri itulah. Baik Allah Muhammad. Apa ni, kalau sampai terlena, sampai dia punya hilang akal, memang tenggelam atau khusyuk dalam tidur, maka wajib wuduk atasnya dengan dia sendiri. Ini sebab mimpi-mimpi. Tapi kita kalau semayang pun mimpi pun. Kalau tengah semayang kan, waktu sujud tu saya mimpi. Dia lena sampai dia mimpi. Dia mimpi dia dah siap semayang lah. Mimpi dia siap semayang, dia salam dengan orang semua. Dia balik rumah dah apa semua. Gitu. Berkata Ishaq dan kata Syafi'i yang ni yang kita pegang. Ini pendapat mazhab kita.
Ini pendapat mazhab kita. Kita pegang tadi sudahlah. Yang lain tu kita ambil sebagai ilmu saja. Ada pendapat pertama tadi, berdiri ke, duduk ke, tidur, baring ke, semua tak wajib atas dia wuduk. Pendapat kedua, kalau dia tidur tu sampai dia hilang akal dia, sampai dia dah terlena, dia khusyuk, baru batal wuduk, baru kena ambil wuduk. Kalau tak sampai tahap macam tu, maka tak payah wuduk. Pendapat ketiga, ini pendapat yang kita pegang. Pendapat mazhab kita, Imam Syafi'i. Barang siapa tidur duduk, maka mimpi ia atau tersingit pungkurnya. Tu mana? Itu nak sebut tu. Untuk guru kita, orang utara. Tersingit apa? Sebut tu betul lah. Di tulisan ni tak apa kena lagi. Dia kena huruf Q kat ujung tu. Tersingit pungkurnya. Kerana bersangatan jendera ataupun nyenyak tidurnya, maka wajib atasnya wuduk. Kalau dia tidur duduk sampai punggung dia terangkat-angkat, dia tersengit-sengit punggung dia sebab dia terlena, khusyuk. Yang ni yang saya duk kata ni, bila kita dengar khutbah, memang jadi lagu tu. Kita tengok orang di sebelah kita tu, dia tidur tu sampai dia tak ke bau kita ni jadi bantai. Tidur atas ni. Kita pun nak kita buat gitu yalah. Telak gitu. Ingat dia nak apa ni, bangkit ke apa, dia berbetul pula. Berbetul kepala dia. Tidak nyenyak aja tidak. Ada yang ni budak-budak. Tuan-tuan memang tak boleh buat. Pasal semua dah keras dah. Dia pun boleh bersila, tuan-tuan tahu tak? Bersila. Dia pun punya kepala tak atas lantai tau. Tuan-tuan try buat ni. Dia bersila, muka ni letak atas lantai. Rapat ke tu? Boleh makcik buat? Memang budak-budak mah. Memang terror buat ke tu? Tuan-tuan dia buat? Tak boleh kita. Ni cekang tuan ni. Apa dia? Dia pening. Dia boleh buat ke tu, Lina? Saya duduk tengok ni. Sebuah memang ke tu? Tu. Orang tua-tua dia hilang kepala. Kalau kita tengok belakang macam tak ada kepala. Nampak bau dia. Dia hari Jumaat dia keluar semua jin-jin yang tak ada kepala. Pergi sembahyang. Kita duduk belakang tengok. Ui, kau ni tak ada kepala, ni tak ada kepala. Ambil gambar lah. Memang nampak tang bau je. Tak ada, hilang kepala, tunduk rapat ke bawah. Ada yang terror berlakon. Dia boleh lena, kepala dia tegak macam tengok khatib tu. Tegak tu, tapi lena. Ada. Oh, subhanallah, banyaknya posisi lena hari Jumaat. Kalau dia boleh tegak, tidak tahu. Sampai habis, maksudnya tak batal wuduk dia. Tapi cuba tanya dia, tadi posisi tidur lagu mana? Mana dia nak tahu dia tidur? Dia ambil wuduk lain. Sebab dia sendiri pun tak tahu dia punggung dia terangkat ataupun tidak. Betul tak ni? Lepas tu saya tanya kawan dia, tadi saya tidur okey tak? Kawan dia kata, mana aku tahu tidak lagu mana, aku dengar khutbah kata. Betul tak ni dah? Jadi patut-patutnya, selepas daripada kita semayang, selepas daripada kita dengar khutbah, ramai sungguh orang yang lena waktu khutbah. Tapi tak tengok pun ada orang bangkit untuk ambil wuduk. Dalam ramai-ramai yang duduk tidur tu, ada tak agak yang terangkat terjongkit-jongkit punggung dia? Ada, kita dah nampak. Lagu tu. Terkejut. Kan? Terkejut. Lelah sampai ni, meleleh je lihat. Tarik balik. Tak. Mak buah kat. Kawan sebelah ayat ekor turun. Ayat lihat kawan. Kalau ayat lihat basi, subhanallah. Jadi memang jenyak sungguh tidak. Bila tidur, ambil wuduk lah. Kita pun tak tahu punggung kita terangkat ke tak terangkat. Ini isu kita duduk bila kita dalam keadaan wuduk. Tapi kalau baring memang tak payah cerita lah. Kalau baring memang batal wuduk lah. Belunjuk baring tidak. Memang batal wuduk. Yang tu confirm dah. Sekali pergi ambil wuduk, semayang ni. Ni isu yang kita bincang ni ialah orang yang duduk, dia terlena waktu duduk.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So faham dah itu. Pesan dekat ni. Pesan kat anak-anak kita. Terlena tak waktu pergi? Terlena Ustaz. Pasal apa terlena? Khatib baca khutbah lena. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kita dengar dia bagi salam pun nak lena dah. Tajuk khutbah kita pada hari ini. Haram makan keldai. Haram makan keladi. Itu tu jam keren kita. Kan keladi haram pula dah. Rupanya kap lam daya tu keladi keldai. Saya hari tu dengar khutbah dia sebut. Hendaklah kita kemetod dalam urusan kerja kita. Kemetod apa pula? Committed. Wah, committed. Di jenuh depan betul Jawi tu. Kan? Allah, macam-macam lah. Subhanallah. Baca meleret. Hari itu saya dengar satu khutbah. Oh, subhanallah. Tajuk khutbah dia, jagalah pilih bomba yang berhadapan dengan rumah anda. Tanggungjawab kita untuk memastikan pilih bomba itu dalam keadaan yang baik. Khutbah Jumaat. Ada ingat. Saya pun tu habis tu. Penting sungguhlah khutbah ni. Dia ni. Tak payahlah cakap bab tu dalam khutbah. Banyak bab ni. Orang masih tak tutup aurat dengan sempurna. Orang masih tu lah. Semua macam-macam. Sebab semua pekat berhimpun hari tu. Orang geng semayang, geng tak semayang, geng pergi masjid, geng tak pergi masjid. Apa semua. Inilah waktu nak bercakap dia bersungguh-sungguh. Ya ni. Makanlah buah-buahan tempatan. Memang lenak lah cerita dah. Tak tahu tu dah. Daripada 10 orang yang masuk dengar khutbah, cuba tanya 10 orang tu, apa isi khutbah itu? Tak tahu. Dia dengar Assalamualaikum dengan ibadallah. Lah tu ya. Dia tahu lah. Aduh, subhanallah. Jadi, subhanallah, Sayyidina Muhammad. Masalah air sembahyang tidur duduk apa hukumnya? 294. Sayyidina Muhammad. Kata Nawawi, apabila seseorang tidur duduk akan sebagai duduk yang tetap. Apabila seorang tidur duduk akan sebagai duduk yang tetap, yakni tiada hincang hincut. Tak maksud tiada tersengguk-sengguk tu. Ataupun tidak terangkat pungkurnya daripada bumi. Saya baca betul-betul lah, tulis lagu mana? Terangkat punggungnya daripada bumi. Tiadalah batal air sembahyangnya, dan jika tiada yang demikian nescaya batal sama ada terhincut sedikit atau banyak. Sayyidina Ali Muhammad. Dan sama ada dia dalam sembahyang atau di luarnya, dan inilah mazhab Syafi'i. Duduk pilih lagu mana pun. Ingat ada wuduk, kita duduk kita tiba-tiba tertidur. Tersikit ke, terangkat sikit. Banyak ke, pergi ambil wuduk lain. Selesai macam tu. Selesai begitu. Faham tak? Dalam semayang ke, Sayyidina Ali Muhammad, AV tanya, jika terlelap dalam baca Quran, batal ke ayat semayangnya? Itulah dia bincang tu. Tadarus Quran. Kita duduk tadarus kan. Main elok sampai lepas kita ni. Kawan pun sambut sebelah. Dia baca. Elok dia baca je, kita tidak. Sedap-sedap kawan cepuh kita aja. Okey, hang baca pula. Oh, aku baca pula. Cepat sungguh baca nah. Cepat apa sejam dah. Dia yang lena. Lena sambil duduk. Subhanallah. Betul aja, pergi ambil wuduk lain. Siapa batal wuduk? Baik, subhanallah Sayyidina Muhammad. Inilah mazhab Syafi'i, dan di sisinya tidur itu bukan hadasnya pada dirinya, dan hanya sahanya ia dalil atas keluar angin ataupun kentut kecil. Maka apabila seorang tidur ia dengan ketiadaan tetap kedudukannya, nescaya kuatlah dhon akan keluar angin. Dia kata bukan atas dia tiba-tiba berhadas pasal tidur. Berhadas maksud batal wuduk tu bukan pasal tidur tu, tapi pasal dhon yang kuat, mungkin terkeluar angin dan dia tak sedar. Dia kata mana boleh pakai dhon, sangka-sangka.
Masalahnya dia telah hilang akal dia waktu tu. Maksud dia dah terlena. Dia tak tahu apa yang berlaku pada angin dia. Tu. Bila terhinjuk-hinjuk tu, maka sangka kita tu lebih kuat keluar angin. Maksudnya peluang untuk keluar angin tu cerah. Cerah masa depan dia panggil. Pasal apa? Pasal punggung dia terhinjuk-hinjuk. Tapi kalau punggung tu tetap tidak. Macam kami duduk pergi travelling. Dia ambil wuduk siap-siap atas kereta. Atas kereta. Ambil wuduk sebelum naik kereta. Sekali nak pergi kuliah, ada kuliah apa. Kita pun ada wuduk siap. Kita pun duduk. Lepas tu terlena. Sedang-sedang sampai. Dia nak ambil wuduk, tak ambil wuduk. Tak tahulah Ustaz. Encuat-encuat kata encuat. Tapi biasa duduk dekat dalam kerusi kat atas kereta tu, macam tu letak dia. Jarang nak senggut ke depan pasal duduk sana ke tu. Melainkan kerusi dia tegak ke tu lah. Tapi biasa kita likit belakang sikit. Tak. Tapi saya, kalau saya perendah cushion tu, saya baring tu, maksudnya perendah cushion tu, dia ambil lain wuduk. Pasal dah macam orang baring. Tapi kalau cushion tu tak macam bat Khairul bawa. Bat duduk sebelah ni. Lepas tu, saya tengok bat kalau dia terlena, dia pergi. Sampai ke sanak ke sini tu. Ataupun kalau duduk belah ni, dia tak kepala dia atas kepala driver. Khairul bawa kereta. Contohlah, taklah sampai macam tu. Saja saya exaggerate sikit. Tu pergi ambil wuduk lain dah tu. Dah saya ingat terlampau. Ni. Jika dia dapat tegak tu, tak betul lah wuduk dia. Pasal apa? Pasal dhon, sangka kata keluar angin. Maka dijadikan oleh syarak akan ini ghalib sebagai tahqiq. Dia kata kebiasaan kepada satu benda yang jelas. Maka yang tetap. Dan apabila adalah tetap kedudukannya, maka tiadalah kuat dhon akan keluar. Kalau dia duduk tu tepat, elok, tak berganjak apa, maka dhon, sangka kata angin keluar tu tak ada lah. Kita kena faham elok. Batal wuduk pasal tidur. Bukan tidur tu yang menyebabkan batal wuduk. Tetapi dhon, sangka berlakunya perkara yang membatalkan wuduk ketika tidur tu. Itu yang membatalkan wuduk. Sebab tu, kalaulah tidur tu membatalkan wuduk, maka orang yang tidur punggung tetap pun batal wuduk lah. Tak, bukan sebab batal. Dia terangkat punggung tu sebagai jadi dhon kepada mudahnya angin keluar. Tu fahamnya tu. Baik, Allahumma salli Muhammad. Masalah 295, hilang akal, batalkah air semayang? InsyaAllah kita akan bincang pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Jadi takat tu untuk hari ini. Minta ampun, minta maaf salah dan silap. InsyaAllah kita akan bincang lagi pertemuan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anna batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.